Dan bila kita nak berjaya dalam hidup kita, 4 perkara yang tak boleh, 5 perkara tak boleh elak. Pertama, prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba kita berjaya. Kan? Datuk Saiful pun bukan tiba-tiba je. Dia duduk dekat kursi yang dia ada ni. Kita jangan petikai. Best lah dia orang. Duduk kat sofa depan tu. Kita duduk kursi koreh togak belakang kan. Kena faham. Yang duduk depan tanggungjawab dia besar. Dia kena duduk situ keras sampai sudah. Kita kat belakang, orang balik, kalau balik pun orang tak perasan. Tanggungjawabnya kurang. Tu sebab saya cepat-cepat bangun tu. Sebab tanggungjawab besar kat situ. Saya terus berdiri kat sini, kurang sikit. Tak, beza. Tu sebabnya nak beritahu, jangan minta-minta jadi ketua. Susah. Zaman Nabi dulu, yang minta jadi ketua tak ada. Kalau kita tengok Khalid Al-Walid, Panglima Angkatan Tentera, dia pegang jawatan sebagai Panglima. Pada zaman Saidina Abu Bakar kata, wahai Khalid Al-Walid, cukup bagi orang lain pula jadi Panglima. Menitis air mata dia, gembira sebab dia tak perlu pegang amanah tu lagi. Datuk Saiful pegang ni bukan dia suka sangat, tapi dah amanah, dia pegang lah. Dan dilantik sebagai CEO. Kan? Nak nyebut yang tu pun takut. Kan? Betul. Tanggungjawabnya besar. Kalau apa-apa terjadi, menteri besar akan panggil dia. Kan? Dia tak panggil Samsul debat yang ceramah tu. Kenapa tak ada perubahan pada dia orang? Samsul, why? Tak, dia akan tanya dengan, so, what happened, Saiful? Oh, dia tu kan. Dia tanya dia tu. Dia akan tanya dengan Datuk. So, risiko dipersalahkan, dipertanggungjawabkan. So, jangan kita minta-minta. Kan? Jangan kita minta-minta. Tu sebabnya, belajar. Prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba jadi Syamsul debat. Bukan tiba-tiba jadi ni Carolina ni. Bukan tiba-tiba dia duduk kat tempat dia sekarang. Dulu pakai baju kelabu macam tu je. Di sekolah macam tu kan. Selenga je dulu. Sama dengan aku lah. Betul. Kita orang tak sangka. Sekarang jumpa berapa puluh tahun Lebih berpuluh tahun dah. Suami dia saya selalu jumpa. Saya banyak bawa dalam ceramah saya. Cuba dalam ceramah saya kalau Lina perasan. Ada seorang rakan sama-sama belajar dulu. Kita orang dulu main bola, kena lawan sekolah projek. Sekolah dia sekolah projek bola sepak. Sekolah Semap Labu, sekolah agama lawan sekolah projek bola sepak. Malam tu sembahyang hajat. Ya Allah, berikanlah bantuan kepada kami ya Allah. Mudah-mudahan kami berjaya ya Allah, kata. Masa main tu, minit pertama kita orang dah skor, bantuan Allah sampai 1-0, dia balas 11. 11 tu dia tak kesian. Dalam perlawanan yang sama, suami ni, Fendi tu dengan keeper sekolah saya berlaga masuk hospital, berjahit kepala. Tapi tak tahu lah, saya ni tak tahu yang keeper tu berjahit kepala. Dia berlaga. Tu saya tak boleh lupa lah, memang ingat lah. Saya ingat lah saya berbual dengan dia pasal cerita pasal akademi lah saya ingat. Tak apalah, nanti kita cerita je lah. So, tak ada cerita yang bukan-bukan okay. Dan kecewa. Jadi, mana kata, pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Kedua, nak berjaya, kena ada komitmen. Semua orang kena bagi komitmen. Tak boleh, dia lah, aku ni ada ke tak ada sama. Tak, semua orang kena bagi komitmen. Datang kerja. Jangan ponteng. Ketiga, fokus dengan kerja. Jangan buat benda lain. Ni kau datang pejabat, dah mula dah tanya. Okey, gang. Dia ada 4 jenis pekerja dalam pejabat. Pertama, nama dia administrator. Masuk on time, balik on time. Tu administrator. Meja dia kemas, dia suka dia tak suka, tangguh-tangguh kerja, dia nak suka siapkan kerja cepat, yang penting meja dia clear. Laci pertama apa, laci kedua apa, laci ketiga apa. Siapa usik barang dia tahu, siapa usik barang aku, dia tahu. Administrator. Kedua, nama dia performance. Performance ni memang kerja memang gila bab satunya. Bos memang suka betul dengan dia. Gila bab satu tu gila babi kalau kau tak faham. Confuse bab satu tentanya kan. Aku cuba jaga bahasa aku depan Datuk Saiful ni. Jadi makna kata memang kerja dia tu memang dia ni masuk mungkin lambat sikit tapi dia balik lambat. Memang kalau batas meja tu bos sepah, file tinggi-tinggi semua. Sebab dia ni jenis kerja deadline. Bos memang sayang dia. Kerja banyak bagi kat dia. Sikit dia. Tapi dia tahu, mana file aku bagi kat kau tu kat kaki tu, yang tu dia tahu. Dia tahu yang mana, dia tahu. Yang ketiga, nama dia entrepreneurs, usahawan. Meniaga je kerja kat pejabat. Kau tengok. Siapa aku tahu kau dah ada target kau nak cakap siapa. Kau tak payah sebut. Tak payah tunjuk, aku tahu kau.
Dia kata, okey guys, tak beli tak apa, tengok je dulu. Sampel ke saya dah mula sampai dah ni, dah tahu kan. Okey, yang ketiga. Dan yang keempat, nama dia followers, iaitu ikut orang ni. Kau pergi tak ceramah tu? Kalau pergi sesama tau. Kalau tak pergi sesama. Dia tengok senarai nama, siapa lagi pergi? Kau kena pergi juga kita sekali pergi sini. Kan kalau kau tak pergi sesama. Jangan kan pula aku tak pergi, tiba-tiba kau pergi kan, puas aku jawab seseorang kan, jawab sesama. Macam tu. Dia sebenarnya ada macam-macam jenis pekerja. Yang penting fokus pada kerja kita. Yang ketiga, fokus. Yang keempat adalah kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Kita kena ikut disiplin. Tak ada disiplin, kita tak boleh berjaya. Kejap datang lambat, kejap ni. Kenapa datang lambat? Hantar anak sekolah. Habis orang lain tak ada anak. Ataupun anak orang lain tak sekolah. Oh, dia orang anak-anak dia semua dia sekolah dekat sini je. Saya je sekolah jauh. Siapa suruh? Maknanya benda-benda ni sebenarnya kalau orang lain boleh datang awal, kenapa kita tak boleh datang awal? Kalau setakat 1, 2 sekali-sekala terjadi, orang faham benda tu bukan ni disengajakan. Tapi bila dah hari-hari jadi macam tu, dia dah jadi sebagai sebahagian pada attitude, sikap kita. Dan yang kelima adalah keberterusan. Ataupun selalu saya berceramah, saya sebut istiqamah, ataupun Datuk Saiful sebut sebagai konsistensi. Kita tak boleh kejap okey, kejap tak okey. Kita kena sentiasa okey. Jadi, dalam memantapkan produktiviti, integriti kita, apa yang kena ada? Pertama, kita kena jujur, jangan menipu. Dalam kerja, kena jujur, jangan tipu. Jangan tipu klaim. Datuk tanya, sekarang kau mana ni? Sekarang kat mana? Saya ada dekat site sekarang ni. Dekat site. Kenapa dekat site? Aku pun kat site ni. Kenapa aku tak nampak kau? Kan bohong. Selalu jadi macam tu. Janganlah nak bohong-bohong bos ni. Bos ni Allah bagi diri yang ke-6, ke-7. Saya waktu jadi pengarah undang dulu, entah kenapa, setiap kali saya sebelum nak pergi meeting, saya akan cakap dengan driver saya, kita singgah minum jap. Saya singgah minum, entah kenapa Allah bagi diri tu, tempat yang saya nak minum, mesti saya jumpa staff saya. Tak tahu kenapa. Yang best tu, budak-budak penguasa tu tengah minum tu, bila aku sampai, Assalamualaikum, salam bos. Kita dah sudah dah, air penuh lagi ni. Kan? Apa yang kau nak takut? Kalau kau jujur je lah, baru nak minum bos nak cakap je lah, apa yang kau takut? Apa masalahnya? Itulah isu dia kadang-kadang. So, jadi jangan tipu. Jujur. Jangan tipu klaim. Kita marah kat bahagian keuangan. Mana bahagian keuangan? Tak mengaku pula dah. Mana bahagian keuangan? Angkat tangan bahagian keuangan. Tu pasal yang kau suka sampai menongak. Aku tanya bahagian keuangan mana? Angkat tangan. Mana bahagian keuangan? Oh, lelaki. Wow. Oh, jarang. Biasa saya expect perempuan. Perempuan memang tak ada. Semua lelaki. Mana perempuan? Apa yang susah sangat nak ngaku bahagian keuangan? Bahagian keuangan ni biasa dia akan query. Claim mileage. Claim overtime. Kenapa claim overtime ni tinggi sangat? Macam tak tally. Dia akan perbetulkan ataupun dia query. Claim mileage. Kenapa pergi kursus yang sama tapi claim awak lebih banyak daripada claim orang lain? Jawab, jelaskan. Jangan marah macam duit mak ayah kau. Sebab bukan duit mak ayah dia lah dia tanya soalan tu. Faham? Kesian bahagian kewangan kadang-kadang. Mereka dianggap sebagai musuh pula. Faham masalah kau ni tak puas hati pergi kat bahagian kewangan. Jawab aja. Memang klaim saya berbeza sebab saya tak tahu jalan. Dekat roundabout tu saya pusing 3 kali. Tak tahu simpang mana harus kutuju. Saya menangis dekat penghujung simpang tu. Orang perempuan kan ada masalah dengan map kan. Itu tentulah. Orang perempuan. Kalau dengan lelaki memang. Daripada kau bergaduh kan, biarlah orang lelaki jaga map. Betul. Orang lelaki sambil bawa sambil tengok map. Orang perempuan depan ni bang, depan ni. Belum. Ya Allah, masih itu simpang ni bang. Tu memang. Memang cari pasal. Okey. Jadi jangan tipu, kena jujur. Kedua, amanah. Bila kata amanah, bila kerja kita kena jaga the do and the don'ts. Mana boleh buat, mana tak boleh buat, jangan buat. Apa dia amanah? Contoh, pergi ke pejabat, tiba-tiba sibuk pula hari Sabtu tu nak settlekan kerja-kerja yang tak settle kan. Bawa anak, duduk dan diam, jangan kacau mama. Jangan kacau mama saja. Tak padan kampung jerantut, mama saja nyapa. Jatuh dia katakan. Anak mama tak mengalah. Panggil mama, macam bahasa baby, panggil mama. Nenek dekat dapur. Panggil mak sudahlah, menyampah aku kan. Yelah sekarang kerja dekat Kuantan Indra Mahkota.
Mama lah. Sama macam Lina tu. Senawang. Kampung Jolai cakap. Bodoh. Kan? Jangan surbat kan. Memanglah duduk Seman, tapi kampungnya TK, Batu KK, Bangor dengan kekampungan. You can take Samsul out from Negeri Sembilan, but you cannot take Negeri Sembilan out from Samsul. Remember that. Senawang. Kena bahan ni nak ini. Dia pun pesan, Datuk lain kali jangan panggil Samsul Debat ni, tahu saya kena bahan. Tak adalah kawan-kawan kan. Tapi kan, kita cakap kan dengan anak kita kan, duduk dan diam. Mama banyak kerja ni, nak ambil kertas seorang satu, nak ambil pen seorang sebatang. Kertas dengan pen tu paipnya, bayangan. Pejabat punya dah tak amanah. Kalau yang itu tak boleh jaga amanah, yang besar lebih lagi tak boleh jaga. Siap tanya tu, okey, ada tak siapa ada pen-pen lebih, anak nak periksa? La ilallah, takut tak malu ke apa? Saya dah cakap dengan dia orang, tolong belajar dengan Pak Ip benda ni. Kan? Sebab dia orang memang cukup jaga benda ni. Dia orang mana ada pakai harta benda orang, tak ada. Memang cukup. Yang korang belakang ni apa hal? Duduk situ. Audit ke apa tu? Dia orang belakang. Dia pun tak sangka yang terbabit sekali. Tapi itu dia. Jadi makna kata amanah. Sebab Nabi sebut la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu. Tidak beriman orang tak jaga amanah, tak beragama orang tak laksana janji. Ada tak kita berjanji? Cakap. Sebelum masuk kerja ada berjanji ke tak? Masa bila? Bukan aku janji waktu kau sign contract of service, contract for service, itu adalah perjanjian, agreement. Sama ada oral ataupun written agreement, semuanya adalah sah, valid. Betul bercita aku janji. Saya berjanji akan buat apa juga yang diarahkan. Cuma dalam file meja dengan MPK, manual prosedur kerja, ada yang bawah sekali, dan lain-lain arahan yang diarahkan oleh ketua jabatan dari masa ke semasa tu kena revise. Tak boleh gunakan yang itu. Dari segi undang-undang tak sah. Mesti kalau ada benda baru yang kita kena buat, masukkan. Tu sebab kita kena update file meja kita. Okey. Seterusnya, jaga hubungan satu dengan yang lain. Dalam organisasi ni lah tu, yang paling penting, kita kena kerja bersama-sama. Kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Itu ayat dia. Dengan suami kita pun, tu ayat dia. Kalau abang nak jalan seorang-seorang, nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak jalan jauh, kita jalan sesama. Macam tu, tahu? Baru dia macam tu. Jadi maknanya macam tu kat kita dalam organisasi. Susah senang sama-sama, kita boleh pergi jauh. Tapi jangan nak jaga kepentingan diri. Jangan kita saling menjatuhkan. Kita kena bekerja sama. Nampak tak? Sekarang orang dah pandang tinggi dah pada organisasi ni. Bila penswastaan dah diberikan, maknanya dia hebat. Maka sistem dia canggih. Maka tak ada lagi kelewatan dari segi perkhidmatan. Maka apa cah-cah tertentu diberikan sebab profesional. Itu yang penting. Nampak tak? So, jadi jangan kita saling menjatuhkan antara kita. Pertama, jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham orang perempuan. Dia ada beza antara faham dan setuju. Saya tanya balik, faham ke tak faham? Setuju tak? Astaghfirullahaladzim. Cuba jangan sangka buruk dengan pandangan penceramah. Bila saya kata kongsi itu, mungkin kita bantu-membantu. Kongsi pandangan. Yang paling kuat tak setuju kau. Aku dengar tau. Pandang duduk kat luar. Tapi betul. Sebenarnya, kongsi ni maksudnya bantu-membantu. Antara satu ni. Jangan kedekut. Jangan seorang-seorang. Jangan tamak. Yang tahu kita je. Kita tak maklum kat lepas ni kita tak boleh dah buat macam ni. Kena maklum kat semua. Share. Jangan tamak. Okey? Kongsi tak apa. Yang kedua, jangan sombong. Tak ke mana pun. Tak ke mana pun kita dengan kesombongan kita. Penyanyi-penyanyi yang hebat tu, punya hebat dulu penyanyi, sampai masa masuk Gegar Vaganza minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Nak cakap apa? Kan? Orang tu hebat berlakon sampai masa jadi pelakon pembantu dah sekarang. Nak cakap apa? Saya dulu pegarah undang-undang sampai masa saya bersara, ada kad pesara, tunjuk kat hotel dapat 10%. Pencen dah saya. Samsul Debat nak belagak dengan Samsul Debat berapa lama? Lepas 5-6 tahun Samsul Debat dah tak ada dah. Lepas tu dah Samsul Debat.
Samsul debi, Samsul sebat. Agak je lah. Kan? Mungkin ada macam-macam Samsul ada, tak tahu. Tu yang isteri saya bila bising, ceramah. Saya kata, abang ni ceramah dalam 5-6 tahun lagi agaknya. Paling lama. Besok abang dah duduk rumah, jangan kau muntah tengok abang kat rumah. Sudahlah, saya kata. Kan? Sementara abang boleh bekerja ni, biarlah abang kerja. Nak jaga konsultan, bawa orang pergi haji, pergi umrah, bawa orang pergi berjalan, pergi bercuti. Kan? InsyaAllah bulan 5, bulan 6 bagi Turki. Lepas tu bulan 7, bulan 8 kita pergi Balkan. Betul okey. Tapi betul. Kan? Rezeki boleh pergi je lah. Kan? Boleh ceramah. Sampai masa tak boleh ceramah macam ni kan. Rezeki berapa hari ni? Alhamdulillah setiap hari tak pernah lepas tau. Mesti ada patin. Tak tahu kenapa. Kalau boleh goreng, patin goreng. Kan? Tak adalah kan, gurau ya. Tapi malam tadi ceramah dekat Merapuh tu, dia punya sup daging sedap. Terbaik betul. Saya tak tahu pula Merapuh tu dah sempadan Gua Musang betul. Dia cakap Kelantan lah. Lepas tu bila tak tahu dia masih lagi Kuala Lipih, tapi ya Allah jauh betul. Kan? Tapi alhamdulillah lah saya seronok. Lipih ni satu tempat yang saya takkan lupakan. Saya pernah dulu bila waktu cuti, time set saya ceramah, saya bawa family pergi Lipis. Lepak kat homestay sebab nak bawa pergi makan ikan patin. Biar dia orang rasa apa yang makanan yang saya rasa sedap sangat tu. Biar dia orang rasa. Macam tu lah. Saya jenis macam tu. Kan, saya tak abaikan lah family saya. Biar dia rasa juga. Jadi jangan bising-bising lah lepas ni. Tu yang kalau pergi Sarawak tu, kalau mi kolok, kena bagi dia orang rasa mi kolok tu. Jangan cerita. Kalau tidak, jangan cerita. Marah dia. Yelah sedap ni lah, sedap. Makanlah seorang. Susah. Tu kan. Itulah keadaan. Jadi, mana kata, jangan kita sombong. Tak ke mana pun. Kan sampai masanya hebat macam mana pun orang tu. Macam baru-baru ni Pelang Raya kan. Nak kata apa? Kan tak ada siapa sangka kan. Siapa sangka? Kau pangkah ni kau tak nak dia. Kau pangkah ni kau tak nak dia. Dua-dua kau dapat. Nak cakap apa? Allah nak tunjuk. Nak cakap apa? Iya, jawatan ni sementara je. Kan? Datuk Saiful sebelum dah berapa jawatan dah dia pegang. Akhirnya sampai ke sini. Lepas ni tak tahu pula ke mana lagi dia akan pergi. Mana tahu. Kan? That's why kita ni jangan sombong. Apa juga yang Tuhan bagi, terima sebagai satu amanah. Yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dua-dua pakai. Kan? Jadi jangan dengki. Tahu tak dengki ni macam mana? Kalaulah seseorang itu dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Contoh, kawan kita dapat pergi umrah, kita tak rasa apa-apa, dengki dah ada. Kawan kita dapat naik pangkat, dengar dia naik pangkat, dengarlah tadi, tak rasa apa-apa, confirm dengki, dah ada dengki. Dengar dia beli kereta baru, yalah sekarang ni senangnya buat loan, tak susah pun. Okay, dengki dah ada. Nah, dengar dia naik pangkat, dengar. Macam tu lah. Kan? Ada je anak dia dengarnya PX dapat semua baguslah. Tak rasa apa. Makna dengki dah ada. Dengki dah ada tanpa sedar. Tapi kalau dengar-dengar dia naik pangkat, tanpa dijilat dia bos tu, confirm dengki, confirm. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak mana dicuri duit tu, confirm dengki. Dengarnya anak dia PX dapat semua macam anak seorang pandai, confirm dengki. Patutnya macam ni. Dengannya dia dapat naik pangkat, dia ke ya Allah senang kan minta tolong dengan dia. Best lah dia naik pangkat, boleh minta tolong dengan dia. Betul senang. Kan? Dengan dia beli kereta baru, ya ke ya Allah dia tu dah lah rajin tumpangkan orang naik kereta dengan dia. Besok dapat kita tumpang kereta dengan dia, tak isi minyak bawa buat tidur. Happy. Memang. Dengannya anak dia dapat PX dapat semua alhamdulillah. Ada juga anak-anak staff kita yang pandai-pandai kan, alhamdulillah. Syukur, happy. Dengar-dengar dia kahwin, alhamdulillah. Dah sampai dah jodoh dia. Kan ada lagi. Itulah pakcik yang tu lah, yang umur 85 tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Dia kan dah lama hidup seorang. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa pula? Bini dia umur 25. Laki 85, bini 25. Tak terangkat ke ni? Orang perempuan dengan tak jaga mulut tu cepat yang malam pertama mati tu, cuba elok saya cakap kan, cuba sangka baik
Alhamdulillah dapat isteri yang tegak-tegak boleh jaga dia. Macam tu kan. Kalau tak puas hati sangat, tanya perempuan tu. Dik, nak tanya apa yang kau gemangat Abang Haji tu? Umur dia dah lah banyak. Macam mana saya nak cakap dia ni romantik, dia penyayang. Makan kan, dia selalu suapkan saya. Tapi kalau suap tu dia suap tapi ke telinga pergi. Jadi abang tu telinga sini. Lepas tu candlelight tengah hari candlelight kan. Tu alau lalat tu kan. Lepas tu kan setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia ada pakak tak terangan nak balas. Contoh lah kan. Tapi dah dia suka, terima je lah. Macam tu ya tuan-tuan. Jadi mana kata dalam hal tu jangan kita dengki. Kalau orang gembira, kita gembira sama. Seterusnya apa? Percaya pada hikmah. Aku ni kerja teruk-teruk pun sampai bila pun tak jadi apa. Ada orang rasa macam tu kan? Kalau dapat anugerah mak cemerlang, manjang dia dapat. Pas dia. Pekerja terbaik, manjang dia. Aku ni tak pernah dapat. Kalau khusus pergi Genting, kalau khusus pergi KL, kalau khusus pergi JB, hantar dia. Kalau khusus kat Gambang, hantar aku. Dia kata contoh. Cara gelak ni biasa berlaku ni. Dah, kena buat macam mana? Kebetulan khususnya memang nak hantar korang kat situ pula. Dia buat macam mana? Tu sebab dalam SKT, korang isi borang SKT tak? Borang SKT khusus, janganlah kau salin member kau punya. Kenalah buat khusus apa yang diperlukan. Tulis betul-betul. Baru HR tahu nak hantar you all gimana. Macam tu lah. Kita kena percaya pada hikmah. Okey, aku tak pergi khusus jauh-jauh. Eloklah aku boleh balik rumah awal. Hikmah. Nampak tak? Aku mungkin tak naik pangkat, tapi Tuhan bagi aku apa? Aku sentiasa bersama dengan suami aku. Menjawab, yes. Nampak tu? Kita tak naik pangkat tak apa. Allah bagi rezeki lain. Allah bagi rezeki anak pandai. Macam-macam. Percaya pada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Jadi kita tak akan kecewa walau apa juga keputusan yang dibuat oleh organisasi. Itu je. Malah saya bercinti pergi. Kalau pergi berjalan, yang tu dia dapat pergi. Tak kisah. Jangan risau. Kalau dah rezeki kita berjalan, ada juga. Jangan risau. Jangan risau. Itu semua ada rezeki Tuhan bagi lebih baik. Mana kita nak? Contoh macam, ada ke APC dekat sini? Ada juga ke dapat APC? Anugerah Mak Cemerlang? Tak adalah. Kalau dapat anugerah pun kita tak adalah kecewa. Sebab apa? Mungkin Tuhan tak bagi anugerah tu, tapi Tuhan bagi apa? Bagi anak, walaupun tak ramai, tapi anak tu penyayang. Ibu ni nampak tak sihat ni. Ibu dah makan ubat ke belum? Allah, dapat anak macam tu. Dapat suami pula penyayang. Sayang, abang balik ni sayang. Abang masaklah. Sayang tahu kan, abang kalau tak nampak muka sayang sehari macam mana hidup abang. Abang ni masaklah. Ayolah masaklah dulu. Nak abang teman, tu lambat nanti. I love you too. Kau tak nak geli-geli sangat. Kau happy ke tak cakap? Happy ke tak happy cakap? Happy. Itu sebenarnya ya, percaya pada hikmah. Seterusnya apa? Accountability, tanggungjawab. Lepas ni apa juga kerja kita buat, tanggungjawab. Kenapa tak siap ni? Minta maaf Datuk, memang saya silap. Sepatutnya saya kena siapkan semalam. Saya tak sempat, saya minta maaf. Tanggungjawab. Kenapa tak siap ni? Saya memang nak siapkan dah, tapi sebenarnya file ni asalnya bukan saya ni kerja, dia punya kerja. Saya tak tahu apa pun, dia yang letak file kat atas meja. Saya tak tahu kenapa apa. Saya tak tahu. Kita gemar tak bertanggungjawab. Macam cerita bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul orang lelaki? Rumput panjang. Kenapa rumput panjang? Lembu kebau tak makan. Kenapa lembu kebau tak makan? Sakit perut. Kenapa perut dah sakit? Nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kepi basah. Kenapa kepi basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Ketak panggil. Kenapa ketak panggil? Itulah cakap. Jadi Datuk kalau kita tengok, kita patut bangga lah kan, sebab staff ni dia hafal lagi lagu tu. Saya saja test tadi tu berkerut-kerut muka dia, lepas ni apa dia katakan. Aduh, beri-beri menjawab kan. Tak, cuma lagu tu nak ngajar kita jangan gemar menyalahkan orang lain. Tapi akhirnya binatang yang paling gentleman adalah ular. Ketika tanya berular, kenapa kau nak makan katak?
Dia jawab sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. 3 kali diulang. Memang makanan aku, memang makanan aku, memang makanan aku. Dan rakaman audio hujung itu dah dipadamkan oleh Jabatan Rakib Negara. So what? Dia tanya. Orang tak tanya dah. Sebab tanggungjawab. Seterusnya, respon positif. Apa juga dasar-dasar perkeliling yang dikeluarkan oleh pihak pengurusan, ditandatangani oleh Datuk Saiful. Mulai beberapa hari bulan, semua staf tidak dibenarkan begini, semua staf hendaklah begini. Percayalah, benda itu telah dibincangkan dalam mesyuarat tertinggi. Dan pusat pengurusan dah tentukan itu yang staf kena ikut. Jangan, alah tak benda lah, dia tak faham ke kita. Kita bukan, dia orang dah bincang. Percaya cakap saya. So positif, kita buat dulu. Orang yang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah. Bukan nampak masalah pada setiap jalan. So apa juga arahan, buat. Tentu ada yang terbaik di sebaliknya. Satu ayat yang biasa tengok, kalau nampak sekelar, tak apalah kau orang yang muda-muda ni buatlah, akak dah nak pencen yang seorang tu. Tak habis-habis fikir nak pencen. Kita pun baca balik sekelar tu, ada ke tulis kepada yang nak bersara, sila abaikan notis ni. Tak ada pula. So buat yang terbaik. So dalam kita bekerja dan nak capai apa yang kita nak capai tadi, yang pertama kita kena cepat. Kita jangan lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Ini zaman-zaman teknologi. Semakin kita lambat, semakin kita ketinggalan. Tiba-tiba PKP hari itu. So, mesyuarat online. Buat online. Zoom meeting on. Kita buat. Sesuaikan diri dengan masa dan keadaan. We have to rejuvenate ourselves. Otherwise we harden. Rejuvenasikan pemikiran kita. Meremajakan pemikiran kita. Kalau tidak, we harden. Kita akan menyusahkan orang lain. Itu sebabnya kita kena berada dalam sistem tu. Tak tahu, tanya. Belajar. Belajar dengan teliti. Jangan bagi alasan. Oh, tak maaf, yang ni saya tak tahu. Ni bukan saya. Kita tolong cari orang lain. Saya tak sesuai untuk ni. Jangan macam tu. Kalau tak sesuai, maka kita kena berhenti daripada kerja kita. Hari ni kita nak cari orang yang multitasking. Yang multitasking ni, seseorang yang boleh melakukan 2-3 pekerjaan berdasarkan profession dia tu. Jangan ingat, maka dia jadi motor takbir, dia hanya perlu siapkan surat dia. Jadi hanya buat ni. Tak, dia kena buat semua perkara kalau boleh. Sebab itulah kehendaknya pada Alaf 21 ni, memang itulah dia yang diperlukan kan. Jadi kita jangan bagi alasan. Dan biasanya yang multitasking ni, yang ada masalah sikit orang lelaki. Orang lelaki memang ada problem sikit multitasking kalau nak buat dalam masa yang sama. Dia boleh buat 2-3 kerja tapi masa berbeza-beza. Tapi orang perempuan dia lain. Dia boleh 2-3 kerja pada satu masa. Dia boleh buat ni, dia boleh tu, dia boleh ni, dia boleh. Lelaki tak boleh. Kalau lelaki tengah naik, termasuk saya lah, kalau tengah naik kan, orang ajak berbual, aku ada benda nak bincang dengan kau ni. Penting ni. Aduh, apa hal? Cepatlah, banyak kerja ni. Dia kena berhenti kerja dia. Orang lelaki macam tu. Orang perempuan lain. Saya tengok PA cakap pejabat tu, dia sambil menaik, telefon bunyi ni, kawan tengah gosip kat belakang. Dia boleh tu, tak. Halo, mana ada, pandailah kau. 3 dalam 1 dia boleh buat tu. Dia boleh buat. Itu sebab orang lelaki tu tak boleh lawan orang perempuan lah. Macam orang perempuan lelaki lah, kalau buang sampah, bang, tolong buang sampah tu. Dia buang sampah, duduk, dia boleh. Pasal tak? Dia buang sampah, dia duduk. Dia buang sampah, dia akan buang sampah dekat bekas itulah yang dia akan buang. Walaupun dekat sinki tu ada sampah-sampah lain, itu luar bidang kuasa. Tu orang lelaki tu. Abang, ini sampah ni kenapa tak buang? Kau ni banyak cerita lah. Tadi aku buang, kau tak nak cakap. Ada masalah dia. Orang perempuan tu beza lelaki dengan perempuan sebenarnya. Kan? Beza lelaki dengan perempuan. Tu sebabnya orang lelaki kalau pergi pasar raya, dia tak biasa. Pasar raya tu dia akan asing. Sentiasa asing pasar raya ni kat dia. Mana tepung? Problem. Orang perempuan, walaupun hari pertama pembukaan pasar raya tu, dia seolah-olah dilahirkan di sana. Kau bayangkan? Dia tahu apa dia nak cakap. Dia cabar dia, serap. Dah ada membership card. Macam bila kau buat? Oh, dahsyat betul orang perempuan ni. Itu dia. Kan? Itu kita kena terima lah kehebatan orang perempuan. Okay, yang kedua, kita kena hadir pada semua peluang yang ada. Ada seminar, ada kursus datang untuk enhance our knowledge. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biar buruk kainnya dipakai, asalkan penuh ilmu dia dah ada. Seminar-seminar, pergi. Ada peluang, datang. Jangan pilih penceramah. Apa yang dibagi tu, kita kena datang. Hari ni ramai yang musuh kat bawah tu, tak dapat naik. Sebab dia nak datang khusus ni, terhad. Hanya untuk berapa orang je. Jadi kita kena terima. Kena kita buat lagi lah. Ada lagi beberapa perkara yang saya nak share sebenarnya. Maknanya kena buat lagi lah. Dalam 2-3 seminar lagi.
Lagi satu boleh buat team building. Team building untuk ni, nak tautkan hubungan antara satu dengan yang lain. Rambut sama hitam, hati lain-lain. Itu masalah ni. InsyaAllah. Saya bukan cakap saya buat tu, tapi macam itulah kan. Jadi makna kata kita kena hadir, jangan ponteng kerja. Boleh datang. Berapa ramai orang yang ambil cuti sampai ke rumah, kalau aku tahu baik aku kerja. Berapa ramai orang macam tu. Kadang-kadang kita bercuti untuk benda tak ada apa-apa. Saya yang paling pantang staff saya bila tak cuti tu, urusan di bank. Apa masalah kau? Sampai kau kena bercuti, kau bentangkan paper kat depan Gubernur Bank Negara ke? Sampai kau kena bercuti. Wahal pergi bank nak sign loan dia, nak sign agreement aja, ataupun nak uruskan keluar duit dia. Tak sampai setengah, tak sampai 2 jam pun urusan tu. Kenapa nak ambil cuti? Itu masalah dia. Kan? Itu sebabnya kalau apa kita tambah, kita bagi anugerah-anugerah tertentu pada staf setiap tahun. Pertama, anugerah markah pencapaian peribadi dia tu 90 ke atas, bagi sijil. Kedua, tak pernah punch card merah, tak pernah MC tahun dinilai. Tahun tu 2020 dapat sijil sebab tak pernah MC. Masa tu muntah darah pun kerja. Kau pergilah balik, dah muntah darah ni. Nanti tak dapat sijil. Macam tu lah kan. Lepas tu tak pernah punch card merah. Sepanjang tahun tak pernah punch card merah. Anak pun tanya, "Bah, tak pernah punch card merah, maksudnya apa bah?" "Maksudnya abah kau tak pernah lambat." "Biasa tengok abah lambat ni." "Ada caranya." Hajar betul bapak. Dah lambat dia ajar pula budak tu. Tapi bukan sinilah, tempat lain. Sini sekarang semua mana dah pakai macam ni, semua pakai thumbprint kan. Pakai. Scan. Sekarang pakai yang terbaru, pakai iris mata ni. Scan pun boleh masuk. Sebab yang pakai ibu jari tu ada yang boleh ambil pisau tu, dia kopek kulit dia ni, dia letak dekat pemadam tu. Dia minta kawan yang tolong scan kan. Sanggup tu. Allah. Punya datang je lah kau azab-azabkan diri kau. Kenapa? Kalau tak boleh datang sudahlah. Paling senang sebenarnya punch card ni pun hapuskan je lah. Biar staff ni tak tertekan. Dia rasa pressure bila punch card ni. Saya bila saya pencen, benda yang paling saya lega punch card lah. Tak sibuk nak kerja. Kau tindak dengan kau kelang kabut pagi-pagi kan. Orang perempuan lah. Orang lelaki relax ya. Perempuan bangun lah, siap dah. Aku berapa dia? Mama dah lambat dan cepat. Sampai kat sekolah, "Mama, apa dia? Kasut tak ada." "La ilaha illallah." Kenapa? Betul tak? Pernah berlaku tak? Pernah berlaku kan? Betul. Orang perempuan sebab orang lelaki dia kalau kena hantar anak apa semua, dia memang dengan iman. Dia relax, tenang. Dah siap semua. Dah, beg semua tak ada tinggal. Dah, jom. Itu lakinya betul. Ni ya. Betul, kita yang kena uruskan masa kita. Betul tak? Okey, hadir. Ketiga, kita kena apply. Apa yang kita belajar, kita kena apply. Benda baik, kita kena buat. Benda yang tak baik, kita kena tinggalkan. Keempat, mantapkan pengetahuan kita. Kalau boleh sambung belajar, sambung belajar. Seterusnya, kelima, profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan kerja. Time kerja, kerja betul-betul. Time rumah, profesional betul-betul. Balik rumah, urusan kita dengan rumah tangga. Dekat pejabat, kerja betul-betul. Ini sampai kat pejabat. Hello. Yang ingat telefon saya rosak ke ni? Tak call pun. Tak usah lah. Time kerja kau kerja je lah. Mang, ni nak tanya betul ni, malam ni pasal malam mana? Senang nak plan. Apa keteruk sangat kau nak plan pergi pasal malam tu? Dah siap senarai dari Senin pasal malam mana, Selasa pasal malam mana sampai Jumaat kan. Tak payah, relax je. Balik kamu decide. Dah. Waktu kerja-kerja betul. Amanah tu kerja. Nampak tak? Mantapkan pengetahuan kita, profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan tugas. Balik rumah, profesional kat rumah. Kita sebagai ketua keluarga lain, sebagai isteri lain. Tu sebab kita tengok dekat mesin pancikat tu, orang perempuan paling pressure sekali. Ya Allah, kesian tengok. Orang tu depan sekali orang perempuan. Mungkin sama je kat depan. Beratur. Siap sound orang lain suruh beratur. Memang orang lelaki dia lambat sikit tak apa, dia dah biasa, dia tenang, dia dah ada alasan lah. Tak apalah, ramai orang kita minum dulu. Sampai ke rumah lambat balik memang kerja banyak. Orang lelaki dia sesuaikan diri dengan keadaan. Jadi balik rumah profesional.
Profesional. Jangan bawa perangai kita dekat pejabat. Kita CEO kat pejabat, kat rumah jadi ketua rumah tangga. Lain pula. Assalamualaikum. Salam. Abang nak balik? Takkan pun nak pergi, buta. Kadang-kadang ayat umum ni bukan salah kadang-kadang. Berbalik bang, kau memang tahu pukul 5 lebih kalau dia sampai memang dia berbalik, kau tanya lagi buat apa? Cuba luahkan perasaan. Abang, seronok tengok abang balik. Ayat penyata. Dia tanya, berbalik bang? Tak, abang nak pergi. Abang nak minum apa? 20 tahun kahwin, kau tanya nak minum apa? Kau ambil lah racun tikus, siapa dekat dapur tu buat keluar. Dia marah lah tu. Suara perasaan, abang seronok tengok abang balik. Tengok abang pun tahu mesti abang lapar kan? Nampak? Dia perasaan, tengok abang pun tahu mesti abang lapar. Suami pun sayang. Tadi memang abang lapar. Tapi bila tengok muka isteri abang ni, langsung hilang lapar. Abang, saya tahu dia tak masaknya. Apa kau tak masak? Alah gurau je lah, masak. Contohlah kan. Profesional kat rumah bermesra-mesra lah, tak ada masalah. Kemudian, apa yang kena ada? Seterusnya juga, apa yang perlu ada adalah iltizam, buat kerja bersungguh-sungguh untuk dapatkan hasil yang terbaik. Output ni ikut bidang masing-masing. Kalau bagian kewangan, kira betul-betul. Buat penyata betul-betul. Siapkan report betul-betul. Yang bekerja betul-betul. Yang submit claim, submit betul-betul. Mana submit, jangan tipu-tipu claim. Bagi data yang tepat, supaya dia menggambarkan organisasi kita. Menipu tu tak menggambarkan organisasi kita. Satu lagi, jangan dilayan kontraktor-kontraktor luar yang cuba mencari habuan dengan kita ni. Kan? Dia memanglah kita kawan-kawan memang semua mengaku kawan-kawan. Tak usah. Jaga maruah kita. Nak pula nak raya Cina ni. Tak ada limau ke tahun ni? Kalau nak tanya ketua tu faham? Jangan kau minta, sedangkan dekat Kuantan tu berlambak atau tepi jalan tu kau boleh beli murah je. Kenapa kau nak jatuhkan maruah kau? Disebabkan oleh senipis kulit limau. Bawa bakul berisi limau, sangat borek, payah nak jinjing. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Faham? Jaga maruah. Kau tak tepuk mana kau tak faham ni. Maksudnya jaga maruah. Jangan kau layan. Sebab saya dulu bila kerja agensi penguasaan, memang terbabit dengan kontraktor-kontraktor ni. Dia masa itulah nak bagi limau, nak bagi angpau, nak bagi itu, nak bagi ini. Tolong jangan terima. Sekali kita terima, sampai pencen dia pegang kita. Selagi kita kerja, dia pegang. Kita nampak muka dia pun, alamak, dulu aku pernah ambil duit dengan dia ni, takkan aku tak tolong dia? Contoh, aku pernah ambil limau, tiap-tiap tahun makan limau, kenyang dah, bencit apa aku makan limau dia ni. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Maksudnya mati tu hormat lah. Mati kena baham harimau. Ya ke? Besar ke harimau tu? Besar juga. Ya? Ni kena gigit anjing, melupur langsung mati. Berbanda. Biar dia maruah, kita kena jaga. Tahu? Kemudian apa? Organize, susun atur strategi untuk berjaya. Dan yang terakhir sekali, letakkanlah niat yang baik. Bila niat yang baik, ingat yang baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Ingat, kita bekerja, jangan sibuk nak kerja kaya. Sebab kerja kaya sampai bila pun. Percaya cakap saya, semua staff yang ada di sini, minta maaf saya nak cakap. Kalau you all kerja kaya, dengar jangan kecil hati tau. Saya terpaksa cakap ni. Okey, termasuk tu. Okey. Saya kena cakap, terus terang cakap, you all tak akan kaya. Nampak ada muka kecewa. Ya, tahu, tak cakap, tahu. Tak, bukan. Sebab kaya itu sendiri subjektif. Kaya tu berapa baru kaya? Katalah tiba-tiba Datuk Saiful punya gembira. Hari ni saya gembira sangat hari ni. Sebab Samsul Debat datang. Ni contoh tak contoh? Contoh. Jangan kau tuntut, ni contoh. Maka hari ni saya umumkan kepada semua yang hadir, khususnya yang duduk dekat sini. Duduk sana tak dapat, duduk sini. Saya umumkan akan semua yang hadir sila tinggalkan nombor akaun masing-masing. InsyaAllah sebelum jam 5 petang ni kita akan bank in ke dalam akaun masing-masing sekurang-kurangnya RM500,000 setiap seorang. Tak, aku contoh, kau jangan tepuk pun. Kau jangan tuntut tau. Ni contoh. Saya nak tanya betul-betul. Terus terang tanya. Saya nak tanya puan. Okey, puan siapa nama puan? Puan Nurul. RM500,000 dah kaya ke belum? Dah kaya ke belum? Berdebar pula, aku tunggu jawapan kau.
Tak, cakap tu dah rasa-rasa tak apa, jangan risau. Dah kaya ke belum rasa? Kaya dah. Sebelah tu puan apa nama? Puan Kira. Kia. Orang lain buat gaya macam ni, bukan saya dia. Astaghfirullahalazim, tak baik betul. MC Puan Kia, rasanya dah kaya ke belum? Belum. Okey, saya tanya orang lelaki. Encik apa? Najib. Ha? Najib. Najib. Lama tak jumpa. Cik Najib. Cik Najib nak tanya. Cik Najib nak tanya. Rasa dah kaya belum 500 ribu? Ha? Kaya dah. Okey. Yang belakang tu, yang pakai baju Melayu kelabu ni, okey. Kurta Dah 500 ribu dah kaya ke belum? Kaya. Okey, yang belakang tu, tu, yang jambang macam pelakon apa tu? Macam Reza apa nama tu? Okey. Ya. Rasa 500 ribu tu dah kaya ke belum? Isteri dia, betul lah. Ya, orang rumah ke tu? Tak. Macam mana, dah kaya ke belum? Belum. Okey. Nampak tak? Tu sebab saya kata tadi, kaya tu sebenarnya subjektif. Ada orang ni, saya pergi rumah ada satu Datuk Seri tu, saya ceramah kat rumah dia. Saya kata rumah dia besar betul, kereta dia besar. Masa tu saya naik Azia, saya kata mana aku nak parking ni? Kereta semua keluar negara. Ada Porsche, ada Jaguar. So saya parking sebelah Jaguar Pro 2. Okey lah tu. Jadi saya tanya dia, besar rumah dia, ada swimming pool, ada tempat semayang, solat tu, ada tempat muslimat rumah, ada tempat lelaki, tempat perempuan ambil wuduk. Cantik betul. Rumah dia besar betul. Dia baru kahwin, saya tak nak cerita siapa. Saya pun cakap, Datuk, agaknya rumah Datuk ni mesti mahal ni. Adalah Ustaz, masa saya beli tu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke salah jawab ke? Nah, bayangkan. Pergi ada satu rumah Datuk lagi. Saya berdiri minta datang. Dia masa tu dia macam housewarming lah. Pergi ke rumah dia. Wih, besar betul rumah Datuk ni, mahal. Nasib baik dia bagi kurang, Ustaz. Kalau tidak memang saya tak boleh beli. Dia kurang berapa? Alhamdulillah kurang-kurang dapat 5 juta. 5 juta bagi kurang. Renovate berapa? Renovate dalam 1,5 je. 1,5 takkan mungkin 1,500 weh. Renovate 1,5, 1.5 juta. Barang saja 3 juta. Cuba fikir. Dan dia tak sombong. Cara bercakap tu memang bahasa dia. Ada seorang Datuk tu dekat Kajang. Dia ajak saya makan kat rumah dia. Lepas tu dia bagi saya rasa satu kopok. Cuma saya rasa sedap tak kopok ni? Sedap. Itulah tu, isteri saya pun cakap sedap. Tu yang kita orang beli kilang tu. Kenapa lah kau beli kilang tu? Kalau dah sedap kau beli banyak, bagi semua orang rasa. Bayangkan tahap dia tu. Jadi kaya ni tak sudah sebenarnya. Kalau betul kaya tu sebabnya Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan bukan dengan miskin. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Tu sebabnya Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi Nabi juga ajar kita dekat Pak Aib ni kita kerja, cari rezeki yang halal. Makna kerja elok-elok. Sebab apa? Yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut manusia yang paling kaya. Lah, boleh kaya rupanya. Nabi sebut manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itu sebenarnya. Saya fikir rumah biasa-biasa. Kita ada kenderaan. Paling kaya bila bawa family kita pergi ke mana-mana. Itulah paling kaya. Apa gunanya? Duit banyak, berjalan sana sini, ceramah sana sini, tapi tak sempat jumpa anak bini. Contoh. Iya. Tapi pada orang perempuan kan, kadang-kadang ada orang perempuan syek-syek sini. Orang nak bercuti, nak pergi sana juga, pergi sini juga, pergi sini juga. Biarlah kita pergi tempat yang biasa. Yang penting adalah kebersamaan. Jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Barulah Aish Matin tahu betapa pentingnya penerimaan Nabila, Bella di dalam kehidupannya. Kau tengok tak cerita tu? Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Kau tak tengok ke? Kan? Iya. Sebenarnya bahagia tu yang lebih penting. Dan dalam kita bekerja, satu je. Bila kita bekerja, kejarlah keberkatan.